Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita dalam kelas bahasa Arab untuk minggu yang ke 30. Alhamdulillah, sedar kita dah masuk bulan 9. Alhamdulillah, dengan itu sebelum kita mula kelas, kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam menimba majlis ilmu. Okey, yang pertama, kita Ustaz dah share. Okey, nampaklah. Okey, pertama sekali kita akan pergi kepada jumlah fi'liyah. Okey, kita pergi mana satu persatu. Okey, jumlah fi'liyah terbagi kepada dua perkataan. Yang pertama jumlah, yang kedua fi'liyah. Okey, untuk pengetahuan anak murid Ustaz yang disayangi sekalian, jumlah itu adalah ayat. Jumlah adalah ayat. Okey. Saya makan. Saya pergi ke sekolah. Okey. Yang kedua ada perkataan fi'liyah. Fi'liyah ni adalah kata kerja ataupun perbuatan. Pergi, berenang, belajar, menulis dan sebagainya. Okey, cuba kita gabungkan kedua-dua perkataan. Jumlatun fi'liyatun. Apabila jumlatun fi'liyatun digabungkan menjadi satu makna, dia akan menjadi satu makna yang khusus, iaitu apa dia? Jumlah fi'liyah adalah ayat yang bermula dengan kata kerja ataupun perbuatan. Ayat itu depan dia adalah kata kerja dan perbuatan. Okey, nak lebih jelas kita tengok pada contoh. Contohnya zahaba Muhammad ilal madrasah. Okey, ini adalah satu ayat. Ini adalah jumlah. Empat ni adalah satu jumlah, satu ayat. Zahaba Muhammad ilal madrasah. Telah pergi Muhammad ke sekolah. Okey. Cuma macam mana dia boleh jadi jumlah fi'liyah? Kerana di hadapannya adalah ada fi'il, ada kata kerja. Zahaba ni lah. Zahaba ni lah adalah kata kerja. Sebab itu jumlah fi'liyah adalah ayat yang bermula dengan kata kerja atau perbuatan. Dia satu ayat yang mana bezanya dengan benda lain adalah depan dia adalah kata kerja. Zahaba adalah kata kerja dan berada di awal ayat. Sebab itu maka dia akan jadi jumlah fi'liyah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bahagian-bahagian jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah terbagi kepada tiga anak murid sekalian, iaitu terbagi kepada tiga bahagian. Untuk mengetahui anak-anak murid sekalian, jumlah fi'liyah terbagi kepada tiga. Yang pertama, fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja yang telah berlaku, perbuatan yang telah berlaku. Telah pergi, telah belajar, telah bermain, telah menulis dan sebagainya. Yang kedua, anak murid sekalian, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini apa anak murid sekalian? Fi'il mudhari' adalah perbuatan yang sedang berlaku, sedang buat. Contohnya, sedang bermain, sedang menonton televisyen, sedang belajar, sedang menulis, sedang. Tengah berlaku. Kita tengah buat benda tu. Yang ketiga, anak murid sekalian, fi'il amar. Kata perintah. Buatlah. Buatlah, pergilah, carilah ilmu wahai anak murid. Solatlah wahai anak murid. Taatilah ibu apa wahai anak murid. Satu perintah. Okey, fi'il amar. Okey, harap sebenarnya dah belajar dah. Okey, kita akan pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Pada minggu lepas kita ada belajar fi'il madhi, fi'il yang telah lepas. Ingat lagi tak? Kalau muzakkar zahaba, kalau muannas zahabat. Ingat lagi Okey. Okey, kita akan pergi kepada tajuk kita pada hari ini. Itu fi'il mudhari'. Biasa saya tak pandai. Saya baru nak belajar buat presentation ni. Okey.
Fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari' anak murid sekalian? Iaitu perbuatan yang sedang berlaku. Okey, fi'il mudhari' okey terbahagi kepada dua, iaitu untuk lelaki dan untuk perempuan. Okey, kalau lelaki. Okey, kalau lelaki, ayat dia macam mana? Yanjahu Muhammad fil imtihan. Okey, yanjahu ni apabila bermula dengan huruf ya. Kalau lelaki dia akan bermula dengan huruf ya. Yanjahu Muhammad. Fil imtihan. Okey, sedang berjaya dia nak tengah berlaku. Sedang berjaya Muhammad dalam peperiksaan. Dia telah jawab, dia mungkin dia tengah boleh jawab. Ataupun dia tengah diumumkan sebagai pelajar yang paling berjaya. Pelajar sedang berlaku. Dia sedang berjaya, dan mungkin dia tengah dapat hadiah ke. Okey. Okey, pastikan untuk lelaki ya di hadapan. Huruf ya di hadapan. Asal ayat dia najaha. Nun jimha ni. Ni asal dia najaha. Okey. Macam mana boleh jadi fi'il mudhari'? Apabila ditambah ya di hadapan. Ya ni untuk lelaki. Yang jauh Muhammad. Muhammad ni lelaki lah. Boleh juga untuk dua orang. Yang jauh sedang berjaya Muhammad wa Syafiq. Kalau dua-dua lelaki boleh. Dua lelaki pun boleh. Yang jauh sedang berjaya Muhammad dan Syafiq dalam peperiksaan. Okay, lelaki ya. Untuk seorang pun boleh, dua orang pun boleh. Ya je belakang. Ya yang jauh. Okay, untuk mu'annas. Mu'annas pula dia beza dia ta di hadapan. Ayat asalnya najaha. Tapi apabila dia nak menjadi fi'il mudhari', dia kena tambah ta di hadapan. Tanjahu Fatimah. Sedang berjaya Fatimah dalam peperiksaan. Okey, untuk dua orang pun boleh. Sedang tanjahu, sedang berjaya Fatimah wa Aminah fil imtihan. Ada dua orang pun boleh. Tanjahu juga. Okey, tadi kita tahulah mana yang lelaki dan perempuan. Tengok nama kan. Muhammad mesti lelaki. Fatimah mesti perempuan. Cuma kalau dia tak guna nama orang. Kalau bukan nama orang, macam mana kita nak bezakan muannas dengan muzakkar? Macam mana kita nak kenal dia ni lelaki ke dia perempuan? Okey. Yang pertama iaitu kalau lelaki muzakkar lelaki, ayat untuk lelaki yang jauh al-tilmiz fil imtihan. Okay, macam mana kita nak tahu tilmiz ini adalah lelaki? Iaitu tidak ada ta marbutoh di belakang. Telah sedang berjaya seorang pelajar lelaki dalam peperiksaan. Okay, kalau perempuan ada ta marbutoh, sedang berjaya al-tilmizatun. Cuba tengok perbezaan dia. Ada ta marbutoh. Ni tak ada marbutoh untuk pengetahuan anak murid sekalian. Kalau kita nak tahu dia ni muannas, ada ta marbutoh di belakang. Okay, boleh. Okey, kalau kalau ini perempuan, maka dia kena buat ta di hadapan. Tanjahu sedang berjaya al-tilmizatun. Anak murid perempuan. Ada ta marbutoh. Kalau lelaki tak ada ta marbutoh, al-tilmizu je. Tapi kalau perempuan al-tilmizatu. Tak kisahlah apa pun. At-talabun. At-talabun lelaki, seorang lelaki. At-talabatun seorang perempuan. Ta marbutoh di belakang membezakan di antara lelaki dan perempuan. Okey. Fi'il mudhari' selepasnya ada mufrad, musanna dan jamak. Fi'il mudhari' selepas dia, okey, fi'il mudhari' ni, okey, ni fi'il mudhari'. Selepasnya ada mufrad. Mufrad ni seorang lelaki. Musanna, dua orang. Jamak, 3 orang. Ataupun lebih. Okey, apa akan jadi pada fi'il mudhari'? Okey, yang pertama, kekal je, yang jauh kekal je. Sama ada seorang, 2 orang, 3 orang, ayat fi'il mudhari' ni tetap kekalkan dia. Cuma bezanya at-talibun, satu lelaki, at-talibun. Sedang berjaya seorang lelaki di dalam peperiksaan. Okey, kalau untuk 2 orang, macam mana ayat dia nak buat ayat dia? Okey, yang jauh sedang berjaya at-talibani. Kena tambah alif nun di belakang. Kalau nak buat 2 orang lelaki, kena tambah alif nun di belakang. Yang jauh juga at-talibani. 2 orang lelaki.
Kalau nak tambah nak tambah seorang jadi dua orang, kita tambah alif nun. Contohnya muslimun, seorang lelaki. Muslimani tambah alif nun, dia akan jadi dua orang Islam. Okey, itu untuk dua orang. Tambah alif nun di belakang. Okey, untuk ramai. Yang jauh sedang berjaya at-talibun, tambah waw dan nun. Dia ramai lah. Talibun. At-talibun. At-talib satu lelaki pelajar. At-taliban ni tambah alif nun di belakang, dua orang pelajar. At-talibunah, tiga orang pelajar. Okey. Boleh? Okey, untuk muannas pula. Okey, muannas pula untuk seorang tanjahu, mesti guna tanjahu, ta di depan. Kekalkan fi'il mudhari' tu. At-talibatun, kan muannas ni dia ada ta marbutah di belakang untuk seorang perempuan. Di dalam peperiksaan. Sedang berjaya seorang perempuan di dalam peperiksaan. Okey, untuk dua orang musanna, tanjahu talibatan ditambah ta alif nun. Tambah ta alif dan nun di dalam peperiksaan. Sedang berjaya dua orang perempuan di dalam peperiksaan. Okey, untuk ramai. Tanjahu at-talibat. Tambah alif ta di belakang. Tambah alif ta di belakang untuk ramai perempuan. Okey, itu je nak buat. Beza je nak buat seorang perempuan, dua orang perempuan dan tiga orang perempuan ataupun lebih. Itu kalau seorang ta marbutah, tambah ta marbutah. Kalau dua orang perempuan, tambah ta alif nun. Kalau ramai, tambah buang ta marbutah dan tambahkan alif ta di belakang. At-talibat. Ta buang kan ta marbutah ni. Buang ta marbutah ni. Kemudian tambah alif ta di belakang. Okey, fi'il mudhari' juga ada untuk perkataan saya. Okey, kalau kamu nak buat saya sedang pergi. Boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Tengok siapa yang bercakap lah. Tengok pada gambar. Kalau gambar tunjuk lelaki, lelaki lah. Kalau gambar tunjuk perempuan, perempuan lah. Okey, kalau nak cakap saya sedang pergi, kena tambah alif di hadapan. Saya sedang pergi. Azhabu, saya sedang pergi ke sekolah. Tak payah buat nak. Saya pergi ke sekolah. Saya sedang pergi. Kalau nak cakap kami, tambah nun di hadapan. Nazhabu, kami. Kami pergi ke sekolah. Kami sedang apa? Tak ada perkataan sedang tu. Kami sedang pergi ke sekolah. Nazhabu, tambah nun di hadapan. Okey, boleh faham semua sekarang ni? Jadi kita relax lah ya. Okey, sekarang kita akan pergi ke seterusnya. Iaitu okey, kita akan pergi ke last. Okey, kita akan pergi kepada buku teks. Okey, boleh buka muka surat. Uh, 37. Kamu dah pergi mana dah Kita ulang je. Okey, boleh buka muka surat 31. Okey, yang ini bagi makna je 37. Az-zahabu. Membeli belah ke bandar. Berjalan-jalan, bersia-sia ke bandar. Az-zahab bersia-sia ilal Madinah, ke bandar. Ila tu ke, Madinah tu bandar. Fi hazal yaum, pada hari ini, nazhabu, kami pergi. Tambah ada nun depan, kalau ada nun belakang, depan dia akan jadi kami pergi, kami sedang pergi. Ilal Madinah, ke bandar, ditasawuk, untuk membeli belah. Keluarga ni pergi ke shopping mall. Zian Mall kan. Nazhabu,
kami pergi kepadanya, ilai kepada, ni kepadanya tu kembali kepada bandar. Kami pergi kepadanya bandar, kami pergi ke bandar. Ayat senang dia. Tu dia ayat domain, ayat ganti bagi bandar. Bisayyarah. Dengan kereta warna biru ni. Ni dia sekeluarga pergi ke bandar untuk membeli belah. Hunaka, di sana, nashtari, kami membeli al-malabis, baju-baju, wal lawazim al-madrasiyah, dan keperluan sekolah, pen dan sebagainya. Wa ba'da zalika, dan selepas itu, narja'u, kami pulang ke rumah. Okey, boleh bacalah semua ayat ni hafal. Okey, kita pergi pada muka surat 38. Yang jauh, sedang berjaya Muhammad di dalam peperiksaan. Yang jauh seorang lelaki yang jauh ia kenal muzakkar, ada ya di hadapan. Dan jauh sedang berjaya Aminah, kalau perempuan tambah ta di hadapan. Okey, tidak ajar dia. Okey, kalau dua orang, yang jauh sedang berjaya Muhammad wa Amin di dalam peperiksaan. Buat macam biasa je. Yang jauh ni kekal ayat dia. Tunggu tambah dia, tambah Muhammad dan Amin, dua orang. Okey, untuk dua orang perempuan, tan jauh Aminah wa Laila. Sedang berjaya Aminah dan Laila di dalam peperiksaan. Untuk dua orang. Untuk ramai, yang jauh Muhammad wa Amin. Sedang berjaya Muhammad dan Amin di dalam, dan Hisham, tiga orang dalam peperiksaan. Tambah orang-orang je. Tak kisahlah nak buat Amin, Ahmad, Ali, berpuluh ribu je. Tetap kena yang jauh, kekalkan depan. Pastikan huruf fi'il mudhari' ni berada di hadapan. Jangan buat di tengah, jangan buat di belakang. Kalau buat di tengah, di belakang, itu bukan jumlah fi'liyah. Tan jauh untuk perempuan, tambah ta di depan. Tan jauh Aminah wa Laila wa Najwa fil imtihan. Okey, faham Okey. Ya jelisu, sedang duduk. Ya di depan, laki lah. Muhammad bihuduk, dengan selesa, dengan tenang. Okay, kalau perempuan tajlisu, tambah ta. Aminah bihuduk dengan tenang. Okay, kalau dua orang, ya jelisu atiflan, sedang duduk dua orang lelaki. Tambah alif dan nun di atiflun, satu lelaki. Atiflan, tambah alif nun, jadi akan jadi dua orang. Sedang duduk dua orang di atas kursi. Kalau dua orang perempuan, tajlisu al-bintan. Al-bintan ni dua orang perempuan. Kalau seorang, bintun. Kalau dua orang, bintani. Tambah alif ni di belakang. Di atas kursi. Yang kelima, yashrabu, sedang minum, al-abna, ramai-ramai orang pelajar. Sedang minum, ramai pelajar air. Mereka sedang minum. Al-abna ni adalah ramai. Tapi mana waw nun? Jamak terbagi kepada dua. Jamak muzakkar salim dan jamak taksir. Kalau jamak muzakkar salim ada waw nun di belakang. Tapi kalau jamak taksir ni kena hafal. Al-abna ni adalah jamak taksir. Contohnya ibnun, satu anak. Ibnani, dua anak. Abna, ramai-ramai anak. Ni kena hafal lah. Banyakkan kalimah-kalimah hafal. Al-abna, ramai orang anak lelaki. Jamak taksir orang kata. Okey, tashrabu untuk perempuan. Al-banat, tambah alif ta macam biasalah. Okey, ramai pelajar perempuan. Buang tambah butuh, tambah alif ta di belakang. Air. Ramai pelajar perempuan sedang minum air. Okey, ni mungkin kamu dah jawab. Siapa tak biasa jawab, sila jawab. Okey, jawapan dia apa gak? Muhammad al-Risalah. Ni sedang buat apa? Menulis. Kalau menulis dalam bahasa Arab apa? Yaktubu. Okey, betul. Okey, ni sedang duduk ramai. Al-Quran. Baca apa dalam bahasa Arab? Naqra'u. Nun ni kami. Kami sedang baca Al-Quran. Okey, nombor 3. Ibrahim. Dia tengah buat apa? Tidur. Tidur dalam bahasa Arab apa? Ya namu. Ya di depan.
last sekali ya, yang tertinggal apa? Baki. Taktubu. Ta ni untuk perempuan, al-bintu seorang perempuan. Sedang menulis perempuan maqalah surat. Okey, jadi itu je untuk ni untuk senang je. Okey, yang seterusnya kamu kena susun ayat. Okey, susun ayatnya, susun ayat. Mana dulu? Pastikan fi'il jumlah fi'liyah dimulakan dengan fi'il. Mana fi'il? Yahfazu Yahfazu sedang menghafal Muhammad, nama orang pelajaran. Lepas fi'il nama orang ataupun perbuatan, pelaku, orang yang buat. Ni perbuatan. Lepas perbuatan mesti ada pelaku, orang yang buat tu. Sedang menghafal Muhammad mata pelajaran. Mesti lepas fi'il kata kerja mesti ada orang yang buat, pelaku tu. Okey. Okey, buka, yaftahu, sedang buka. Okey, antara Fuad dengan Albab mana satu pelaku? Siapa yang buka pintu ni? Lelaki kan? Lelaki dalam masalah apa? Al-Fuad, nama orang. Fuad tu nama orang. Lepas perbuatan mesti ada nama orang. Lepas tu bab ni pintu lah. Takkanlah yang buka tu pintu. Mesti orang yang buka kan. Okay, nak baca dalam sarab. Nak takra'u. Okay, mana satu orang? Pelaku. Siapa sedang baca ni? Al-Quran ke Ustazah? Ustazah tengah baca. Okay, Al-Quran Karim. Okay, itu saja insyaAllah. Minggu depan kita akan belajar fi'il amal. Okay, semoga bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.